أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Qaulus sahbi wa qaulul laqti. Ini dipanggil sebagai qaulus sahbi dan juga qaulus laqti. Ialah yang berkaitan dengan naqa'. Naqa' maknanya suci luar dan dalam. Itu makna naqa'. Nah. Suci luar dan dalam maksudnya ialah luar tu tentu dah makna bahagian dalam pun masuk kalau dimasuk ke kapas dia tidak berbekas, itu makna an-naqa'. Satu lagi dipanggil fatrah. Jadi fatrah ni suci ke luar dia, bahagian dalamnya tak suci. Maksudnya seandainya dimasukkan kapas dia akan berbekas. Tu makna fatrah. Tu. Jadi fatrah tu tidak ada khilaf. Kalau fatrah tidak ada khilaf, ia adalah haid. Mana tak ada khilaf haid. Tapi naqa' ni ada khilaf. Sebab dia suci luar dalam. Maka ini khilafnya itu dikatakan sebagai qaulus sahbi dan qaulul laqti. Dia kata muallif kita rahimahullah taala wan naqa'u baina dima'i aqallil haidi. Naqa' mana suci di antara darah-darah yang paling kurang daripada darah haid fa aktsara, di antara maknanya sehari semalam, di antara sehari semalam itu fa aktsara sehingga lebih banyak daripada tu. Jadi naqa' selang daripada darah haid. Jadi kalau naqa' sebagaimana yang disebut tadi makna dia suci luar dalam. Kalau dimasukkan kapas ke dalam faraj perempuan itu makna dia tak berbekah. Itu makna naqa'. Jadi bagaimana hukumnya? Selan makna suci di antara haid, tapi di antara sekurang-kurang haid dan yang paling banyaknya haid. Itu adalah haidun. Ialah haid. Jadi naqa' di antara sekurang-kurang darah-darah makna yang paling kurang sehingga kepada paling banyak itu selang-selang, maksudnya dia keluar darah. Kemudian suci
Suci lepas pada tu maknanya tubik pula darah. Sehinggalah paling banyak darah tu maknanya selan-selan suci itu hukumnya adalah haidun, ialah haid. Di atas pandangan ini. Taba'an laha, kerana mengikut baginya. Kerana mengikut baginya, bagi haid itulah. Laha, dan baginya, bagi kata taba'ala bisyurutin, kerana mengikut baginya bisyurutin, dengan beberapa syarat. Yang pertama alif, syarat yang pertama naqa baina dima ya aqallul haid fa aktsaru, itu adalah haid itu dengan syarat yang pertamanya ialah wahya an allayat yujawiza, bahawa ia naqa itu naqa itu makna la yujawiza zalika, bahawa tidak melampauilah demikian itu naqa saat itu 15 yauman, 15 hari. Jadi itu tidak melampaui lebih daripada 15 hari. Wala tanqusil dima'u an aqallil haid, dia tak kuranglah dima' sana. Yani wahya domir dia kembali kepada ad-dima'. Jadi dan iaitu dimatul tidak melebihi, melampaui. Tidak melebihi, wahya dimatul tidak melebihi, demikian itu akan 15 hari, dan tidak kurang dimak itu tidak kurang dimak yang darah-darah saat itu an aqallil haid, daripada sekurang-kurang haid. Ialah sehari semalam. Itu syarat dia. Syarat kepada dia. Syarat kata naqa itu adalah haid. Naqa selan di antara darah-darah haid itu. Yang kedua syarat dia wa an yakuna naqa'u, bahawa adalah naqa itu muhtawasyan baina damai haidin, bahawa adalah naqa itu suci itu dikepit. Muhtawasyan itu makna dikepit. Dikepit di antara dua darah haid. Itu maksudnya selang suci itu di antara dua darah haid. Dua darah haid itu maksudnya ialah dalam tempoh 15 hari itu keluar darah haid, kemudian dia suci, kemudian mari pula darah tubik pula darah. Itu maksudnya muhtawasyan baina damai haidin, di antara dua darah haid. Itu syarat dia. Maksudnya kalau seandainya begini, misalnya kita buat misalnya dia mari 10 hari, ataupun kita kata 8 hari, kemudian naqa suci. Lepas pada tu suci sampai 15 hari pun tak ada tubik darah lagi. Itu bukan haid maksudnya. Itu makna suci lah. Jadi syarat dia kata an-naqa baina dima ya aqallil haid fa aktsar, itu ialah haidun. Manakala darah haid itu makna haid itu maknanya muhtawa an-naqa itu suci itu ialah dikepit dia di antara dua darah haid. Jadi kalau tidak, maksudnya kalau tidak mari pula darah tu maknanya itu bukan darah haid. Itu bukan haid dah. Mana masa suci itu ialah haid walaupun dia suci. Sebab dia tidak habis lagi tempoh haid itu, dan datang pula darah tu tubik lagi darah. Tu. Qala fa idza kanat tara waqtan daman wa waqtan naqa'an, maka apabila adalah seorang perempuan itu tara dia melihat pada suatu waktu, dia melihat akan darah, pada waktu yang lain pula dia melihat akan naqa', makna suci luar dalam. Suci luar dalam itu maksudnya detail sehingga dimasukkan seumpama kapas tidak berbekas darah pada kapas tu. Maka itu nama dia naqa'. Dia wajtama'at hadhihi syurutu. Jadi apabila seorang perempuan dia melihat sekali dia tengok darah, sekali dia tengok suci, dan berhimpun syarat-syarat dua syarat dah dia beri ni. Hakamna alal kulli, kami hukumkan di atas sekaliannya, bi annahu, dengan bahawa al-kulla itu adalah haidun.
Maksudnya kul itu termasuk dengan naqo tu sendiri adalah haid. Cukup dengan segala syarat saat inilah. Wa hadza yusamma, dan ini menhukumkan oleh para fuqaha ini naqo selan di antara dua darah itu tak melebihi daripada sebab itu adalah qaulas sahbi, nama dia. Itu dikatakan sebagai qaulas sahbi. Jadi dinamakan oleh panggil naqo itu semua sekali itu adalah haid, termasuk naqo. Wakila innan naqa'a tuhrun. Kata kil bahawasanya suci. Masa suci. Suci mana? Suci hok sani. Mana suci di antara mana aqalil haidi fa aksara sani. Itu adalah tuhur. Mana suci bukan haid. Maknanya naqo yang menyelangi di antara darah haid yang tidak melampaui 15 hari 5 malam daripada permulaan keluar darah haid itu adalah tuhur, mana suci. Naqo itu adalah suci. Limadha, kerana apa? Li'anna dama idza dalla 'alal haid. Kerana bahawasanya darah itu apabila ianya menunjuk di atas haid, wajabaan yadullan naqa'u ala tuhri. Nescaya wajiblah bahawa menunjuklah oleh naqa' itu suci luar dalam itu ala tuhri di atas tuhur. Kalau darah itu menjadi dalil di atas haid, maka suci itu menjadi dalil di atas tuhur. Tukil pandangan mana muqabil kepada kata saat ni qaulus sahab. Maka hadza wa hadza yusamma qaulal laqti. Ini kata bahawasanya innan naqa'a dengan sifat yang tadi itu adalah tuhur. Itu dinamakan dia sebagai qaulal laqti dengan illah yang tersebut tadi. Itu yang dimaksudkan dengan qaulas sahbi dan qaulal laqti ialah khilaf pada kenyataan keadaan darah dan naqo yang ada di antara darah-darah yang sekurang-kurang haid dan paling banyaknya. Itu mana katanya ialah haid, dan itu dengan huraian yang telah tersebut itu dipanggil sebagai qaulas sahbi. Mana kata kila pula dia kata tuhur. Dengan ilah dia itu dinamakan sebagai qaulal laqti. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala aqallun nifas wa aktsaruh. Sekurang-kurang nifas dan juga sebanyak-banyaknya nifas. Wa aqallun nifas lahzatun, satu lahzah, satu kernipan mata, satu detik. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan yang paling banyaknya nifas itu ialah 60 hari. Wa ghalibuhu 40 yauman, dan ghalibnya darah nifas itu ialah 40 hari. Kalau wa aqallu damin nifas, bermula yang paling kurang daripada darah nifas itu ialah majjatun. Majjatun makna seperludah. Majjah seperludah mana lahzah mana ai duf'atun, masuk satu ludah, satu tolak ke duf'ah. Wa ibaratul minhaj lahzatun, ibarat minhajul talibinya ialah lahzatun. Wahwa zamanul majjati, dan lahzah itu ibarat mana lahzah itu ialah masa al-majjati, masa satu perludah. Jadi benda yang sama, tak ada kira kata majjah ko, duf'ah ko, lahzah ko. Jadi kalau bahasa Melayu sedetik ko, sekelip mata ko, ikutlah. Itu semuanya merujuk kepada masa yang sangat sekejap. Wa fir raudhati, pada kitab Raudhah Imam Nawawi, wa asliha, asalnya Imam asal Raudhah itu Imam Rafi'i, la hadda li aqallih, tidak ada had, tidak ada sempadan, tidak ada qadar, tidak ada tahdid li aqallihi, bagi sekir yang paling kurangnya, paling kurang nifas itu. Ai la yataqaddaru, maknanya tidak tertakdir, tidak dibuat takdir qadar banyak mana. Bal ma wujida minhu, bahkan bara yang didapat daripadanya.
daripada nifas dah ni. Wa in qala, sekalipun sedikit, yakunu nifasan, adalah darah tu makna yang dia dapati daripada darah itu, makna dam itu selepas daripada mengiringi melahirkan anak, keluar habis dah anak, dia darah nifas ni dia kena tubik habis anak. Kalau anak kembar kalau dia kena tubik kedua-dua, dia anak tu jangan duk lekat lagi anggota dia belum infisal daripada ibunya, itu tidak darah nifas. Darah nifas kok mana pun dia kena infisal habis, kalau panggil tubuh bayi itu daripada ibunya. Jadi sekalipun sedikit darah cih tubik tubik darah cih sikit itu yakunu nifasan. Qala wala yujadu aqallu min majatin, kalau begitu tidak didapati yang kurang daripada satu majah. Tubik darah paling sedikit tu secara mana? Tubik 1/2. Jadi nak kata ada kurang lebih pada tu tak ada dah. Tu. Maka dengan sebab itulah makna dicatatkan bahawasanya satu majah. Kalau fal muradu minal ibarat, maka murad daripada ibarat-ibarat tu kama qalahu, sebagaimana mengatakan akan murad minal ibarat tu fil iqlid, di dalam kitab iqlid oleh tuan mana sahibul iqlid, itu wahidum, satu. Huk tu lo katalah majah ko, katalah lahzah ko, ikutlah nak kata apa pun, murad dia tu makna satu, maksud masa yang sangat sekejap. Wa taqaddama ta'rifun nifasi lughatan wa istilahan, dan telah terdahulu takrif definisi nifasnya apa dia dari sudut lughah bahasanya dan juga istilah itu sudah lalu. Wa yuqalu li dzatin nifas nufasa'u, dikata dipanggilkan bagi yang mempunyai nifas itu nufasa, perempuan lah. Perempuan yang bernifas itu dipanggil sebagai nufasa bidhammin nuni, dengan dhammahkan nun, nufasa. Wa fatihil fa nufasa. Tu. Wa jam'uha nifasun, dia jamak nufasa tu ialah nifas. Nifas mana? Nifas orang ni. Hak tadi tu nifas darah. Ini nifas ni ialah nifas jamak kepada nufasa, kena kepada orang. Hak tadi nifas tu dia kena kepada darah. Tu. Jadi hak ni nifas ni ialah jamak kepada nufasa, mana orang yang bernifas. Wala nazira lahu, tidak ada bandingan baginya, bagi nifas makna jamak ni nufasa, dia pergi buat jamak tu kepada nifasun, itu tak ada nazir. Tak ada nazir. Ni tak ada bandingannya. Ni, bandingannya tidak ada. Illa ada malaikat. Ni, sebab dia nazir ni dia tidak macam apa nama, memasalah. Kalau memasalah ni maknanya serupa 100%. Kalau musyabahah itu pada kebanyakan nazir ni pada salah satu daripada benda tu, mana ada keserupaan, itu dipanggil nazir. Ada nazir, tak kira lah dia sudut apa pun. Jadi la nazira lahu illa malaikat ada illa naqatun usyara'u, dibuat sifat kepada naqah mana unta. Naqatun usyara'u wazan fu'ala'u, naqah yang usyara' tu makna mufrad. Macam nufasa saat ni. Jadi naqatun nufasa fajam'uha isyarum. Jadi nak jadi terbalik. Jadi kita duk nampak nufasa tu maknanya jamuk ni. Sedangkan jamuk kepada dia itulah nifas. Jadi nazir dia tak ada nazir bagi dia malaikat ni. Naqatun tu seekor. Naqatun usyara'u. Lepas tu jamuk dia, jamuk usyara' tu kepada isyarun wazan fi'alun. Tu lah bandingnya dia. Tu. Jadi dia pelik sikitlah. Tu. Qala Allah, mana dalam Quran itu ada qala Allah Ta'ala wa idzal 'ansharu 'uttilat. Al-'anshar itu jamuk kepada usyara'. Usyara' tu dibuat sifat kepada naqatun, bermakna mufrad lah. Tu. Jadi samalah juga sana mana nufasa itu, itu mufrad.
Jamak dia nya ialah nifas. Orang kena kepada orang. Nah. Wa yuqalu fi fi'lihi, dikatakan pada fi'ilnya, fi'il nifas ni. Nifas tu makna isim. Fi'il dia apa dia? Fi'il dia nufisatil mar'atu. Nufisatil mar'atu. Jadi dia kena buat bina majhul. Nufisatil mar'atu. Dinifaskan akan mar'ah. Bidhammin nunin wa fatihaha wa bikasril fa'i fihima. Dengan dhammahkan nun dan juga patahkan nun. Nufisat dan nafisat. Dhammahkan nun dan juga patahkan nun. Wa bikasril fa' dan kasrah fa' mana nufi. Fima pada kedua-duanya dhammah dengan fathah. Mana nufi dan nafi. Jadi nufisatil almar'atu ataupun nafisat. Nafisat. Fa tu kasrah belaka. Wa dhammu afsahu. Dhammah itu terlebih fasih. Terlebih nyata. Fasih ni makna ibanah, makna nyata tu ke. Nufisat. Jadi sebut dengan nufisatil mar'atu. Bila nak wajah orang perempuan itu maknanya bernifas, dikatakan nufisatil almar'atu. Itu lebih afsah berbanding dengan kata nafisatil almar'atu. Nafisatil mar'atu. Jadi yang afsahnya nufisatil mar'ah. Gitu. Wa ammal haidu, adapun perempuan yang berhaid, fayuqalu fiha, dikatakan kepada haid itu nafisat bi fathhi nun wa kasril fa la ghaira, tidak ada yang lain daripada tu. Jadi kalau perempuan yang berhaid dikatakan nafisat. Jadi kalau bernifasat ni nafisat pun boleh, nufisat pun boleh. Tu. Cuma yang absahnya ialah nufisat. Itu terlebih nyata. Sebabnya haid itu dikatakan nafisat. Jadi nyata nufisat tu dia tak bertukar dah. La ghairu. Maknanya bila dibuat dia punya mudhaf ilaih itu makna dia mabni ala dhammilah. Tak ada lainnya lain daripada fathah. Zakarahu fil majmu' menyebut oleh Imam Nawawi akan kata yuqalu fi amana itu ialah fil majmu' di dalam kitab majmu'. Wa aktsaruhu sittuna yawman bilayaliha. Sebanyak-banyaknya nifas itu ialah 60 hari dengan malam-malamnya 60 hari. Makna 60 hari 60 malam. Wa ghalibu 40 yawman bilayaliha juga. Balik kebanyakannya 40 hari dan dengan malam-malamnya. I'tibaran bil wujudi fil jami'. I'tibar dengan adanya pada sekaliannya. Adanya makna darah. Kama marafil haidi, sebagaimana telah lalulah kenyataannya. Mana i'tibar sani ni pada darah haid. Wa amma khabaru Abi Dawud. Patu ada khabar Abi Dawud ini Ummi Salamata, katanya hadis Abi Dawud kata kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan ni bukan perkataan Nabi lah, tapi manakala disebutkan sahabat yang mengatakan begini. Jadi kalau sahabat yang mengatakan begini, maka dia termasuk dalam kumpulan hadis marfu' juga. Karena apabila disandarkan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang tidak boleh diijtihadkan itu tentulah para sahabat itu diambil daripada Nabi. Dia kata kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Adalah perempuan yang bernifas itu tajlisu, dia duduk. An-nufasa' tu mufrad. Nufasa' tu mufrad. Jamak dia tu nifas. Tajlisu tu mufrad. Tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Dia duduk selama 40 hari. Fala dalalata fihi, tidak boleh menjadi dilalah padanya pada hadis itu, hadis ala nafil ziyadati,
di atas menafikan yang lebih, yakni siapa 60. 60 kok mana kan ni? Hadis Habib Daud kata 40 hari je. Itu hadis Habib Daud saat ni tidak boleh menafikan bahasanya boleh berlaku darah nifas tu lebih daripada 40 hari. Tu makna lebih ziyadah mahmulun alal ghalibi, ataupun ditanggunkan akan hadis Abi Daud ini sebagai atas jalan ghalib keluar darah nifas ila 40 hari. Waqtulifa fi awwalihi faqila ba'da khurujil walad. Di persalahan makna khilaf ulama. Khilaf ulama fiqh fi awalih, pada permulaannya nifas. Faqila maka kata qil dikatakan ba'da khurujil waladi, selepas keluar anak. Bila nifas ini? Selepas keluar anak, tak ada kira tubik darah tak tubik darah. Begitulah. Wakila aqallu tuhri, kata kil sekurang-kurang tuhur permulaannya. Fa awwaluhu fima idza ta'akhkhara khurujuhu 'anil wiladah. Maka awalnya nifas itu pada barang yang apabila tertakhir keluarnya nifas itu 'anil wiladah. Makna tubik anak tu darah tak ada tubik lagi. Anak tubik darah tak ada tubik lagi. Tu. Ialah minal khuruj, daripada keluar darah. Setak mula keluar darah la minha, bukan daripada wiladah. Nak kira 60 hari saat ni teka nak start kira bila tu? Adakah bermula selepas daripada keluar anak ataupun tu. Saat ni dia kata minal khuruj, daripada khuruj apabila tertakhir keluar darah. Misalnya mana dan tidak melampaui dah. Wa huwa ma sahhahu la minha, dan tidak daripadanya al-wiladah. Itu menyalahi perkataan yang pertama saat ini. Wa huwa minal khuruj ini la minha ma sahhahu fit tahqiq. Pandangan yang telah ditashihkan akan dia akan itu oleh sahabat tahqiq di dalam kitab tahqiq dia. Wa maudi'in minal majmu', dan pada satu tempat daripada kitab majmu'. Itu begitulah juga. Minal khuruj la minha minal wiladah. Jadi wa maudi'in minal majmu' aqsumah. Baca tak habis. Wa maudi'in pada satu tempat daripada majmu', itu aqsu ma sahhahu fi asli raudhah. Jadi satu tempat daripada kitab majmu' pun sebab juga dah. Minal khuruj la minha. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam satu tempat pada kitab daripada kitab majmu' itu adalah atas barang yang dia sendiri. Mana yang mentasihkan akan dia akan itu fi asli raudhah, pada asal raudhah bagi Imam Rafi'i. Itu menyalahi. Wa mawdi'in akhara minal majmu', dan satu tempat yang lain pula daripada majmu'. Satu tempat daripada dan satu tempat yang lain pula. Wa qadiyatul akhdhi bil awwali, dan qadiyah mengambil dengan yang pertama, iaitu yang pertama tak ialah maknanya ialah ba'da khurujil walad. Itu yang pertama. Jadi qadiyahnya tuntutan daripada kata mengambil dengan yang pertama, anna zamanan naqai, bahawa zaman naqa itu. Zaman naqa maksudnya kalaulah dia keluar anak itu tak tubik darah lagi. Sebab pandang yang pertama saat ni dia kata selepas daripada keluar anak. Lepas tu kalau keluar anak tak tubik darah. Jadi qadiyah dia apa dia? Qadiyah dia maksudnya mafhum dia. Mafhumnya anna zamanan naqa, mana bagi masalah perempuan yang melahirkan anak, tubik anak tu darah tak ada tubik lagi, darah tu terlewat. Lepas tu masa tu dia suci lagi. Anna zamanan naqa itu la yusabu minas sittina, bahawasanya zaman suci itu tidak dikirakan daripada 60 hari. Lakin sarraha al-Buqini bi khilafihi. Kalau macam mana al-Bulqini
telah mentasrihkan dengan menyalahi qadiyah mana al-akhdhi bil awal itu. Faqala ibtida'u sittina minal wiladah. Dia kata permulaan 60 hari tu nak kira tu ialah daripada beranak. Wa zamanun naqa illa nifasa fi. Dia zaman nakak suci tu tidak ada nifas padanya. Wa in kana mahsuban minas sittina. Maka bila keluar anak itu tak tubik darah. Katalah sehari tak tubik darah. Itu zaman nakak itu. Jadi dikira daripada ibtidak dianya bermula daripada keluar anak. Namun masa nakak itu tidak dibilangkan. Wa in kana tidaklah dia tu nifas. Jadi masa nakak tu dia bukan nifas sekalipun dia tu dibila daripada sittina. Dia tu semua daripada dibila dia start mula tu daripada mula beranak tubik anak. Jadi dikira daripada situ lagi 60 hari. Tapi dia tu masa nakak tu nifas ke tak? Tak, tidak nifas. Siapa dia kata? Begini kata. Tu. Walam ara man haqqaqa hadza. Dia akunya tak ada melihatlah mereka yang mentahqiq ke ini intaha. Qadiyah. Maknanya mana tasrih alih bulqani. Jadi akhirnya dia kata aku tak berjumpa tak nampak tu maksudnya tak berjumpa lah siapa-siapa dia duk tahqiq dia masalah ni. Mula daripada mana? Wa muqtadha hadza dan tuntutan daripada ini hadza taqrir keterangan annahu yalzamuha qada'u ma fataha min salawatil mafrudati. Bahasanya sya'an lazimlah akan perempuan yang beranak sani qada'u ma. Dia mengqadakan akal semaya fataha yang dia lupa akan di akal semaya itu. Gabriel ma fataha tu min salawatil mafrudah daripada semaya-semaya yang difardukan fi hadhil muddah pada ini muddah. Mana ini muddah makna masa 60 hari kira daripada start daripada beranak. Wa muqtada qaulil Nawawi annaha idza waladan jafan. Muqtada perkataan Nawawinya pula apa yang dituntut maksudnya muqtada tu maknanya mafhum. Itu. Apa yang dituntut daripada perkataan Imam Nawawi maksudnya mafhum lah. Mafhum perkataan Imam Nawawi annaha bahawasanya al-mar'ah idza waladan jafan apabila ia melahirkan akan anak hal keadaan kering garing. Maknanya tak tubik, air tak ada tubik, darah tak ada tubik. Batala saumuha, batala oleh puasanya. Puasa al-mar'ah annahu la yajibu alaiha dalika. Bahawasanya sya'an tidak wajib di atas perempuan itu makna zalika. Mana puasa mana tak wajib puasa dah sebab batal dah puasanya. Kemudian wa yahrumu ala haliliha an yastamti'a dan haram di atas halil kepada imra'ah sani suami lah. Suami kepada perempuan an yastamti'a bahawa beristimta' bersedap-sedap biha dengan mar'ah sani bima baina surrati wa rukbati dengan bara di antara pusat dengan lutut qabla ghusliha sebelum mandinya mar'ah. Wa hadha wal mu'tamadu wa hadha ini kata haram al-halilaman malakan setelah daripada mandi ialah yang mu'tamad. Amma idza lam taraddama illa ba'da 15 yawman fa akthar. Adapun apabila tidak melihat darah lah oleh perempuan itu illa ba'da 15 melainkan selepas daripada 15 hari daripada waktu dia melahirkan anak. Selepas daripada dia melahirkan anak 15 hari lepas pada tu. Lebih daripada 15 hari barulah dia nampak darah. Fa'aksara maka lebih banyak 16 hari, 17 hari, 20 hari lepas pada 15 hari.
fala nifasa laha asla 'ala al-asahi fil majmu'. Maka tidak ada nifas baginya aslan sama sekali. Bagi perempuan itu di atas wajah yang asahnya fil majmu'. Jadi dia melahirkan anak tak tubik darah. Siapa hari kena belah baru tubik darah. Maka tak ada nifas dah. Wa ala hadza, dan di atas ini, di atas kata ni qaul yang asah ni, wajah yang asah ni, wa ala hadza ala al-asah ni, ala al-asah fil majmu' ni, bahasanya tidak ada nifas bagi. Yahillu lizauji, halal bagi suami. Jadi dia beranak kering garing tak ada tubik darah. Sehinggalah 15 hari dah berlalu. Tak nampak darah. Jadi wa ala hadza, wajah yang asahnya dia kata tidak ada nifas sama sekali. Maka wa ala ay wa in jaraina ala hadza, jika kita berlaku di atas pandangan ini, pandangan al-asah fil majmu' ini, yahillu lizauj, halal bagi suami an yastamti'a biha, bahawa dia beristimta', bersedak-sedak, berlazak-lazak biha, dengannya, dengan imra'ah zani, qabla ghusliha, sebelum daripada mandinya al-mar'ah zani, kal junubi, seperti orang yang berjunub. Wa qaulun Nawawi, dan perkataan Nawawi fi bab siyam, di dalam bab puasa, apa kata dia? Innahu yabtulu sawmuha bil walad al-jaf, sesungguhnya sya'an batalah oleh puasanya, puasa amra'ah, dengan anak yang kering garing, maknanya keluar anak tu kering garing, tak ada tubik darah. Mahallu, tempatnya, tempat qauli Nawawi sini, idza ra'atid dama qabla 15 yauman. Dia kata batal puasa saat itu. Tu. Batal puasa, kalaulah huk perkataan Imam Nawawi tu tepat dianya ialah apabila melihat perempuan itu akan darah sebelum 15 hari. Tu. Huk perkataan Imam Nawawi saat itu. Dia kata batal puasa dengan melahirkan anak yang kering tu, tepatnya ialah apabila dia melihat darah sebelum daripada 15 hari. Jadi tidak bernafi-nafi lah panggil. Faidatun ay hadi faidatun, ini ialah suatu faedah. Abda Abu Sahlin as-Su'luqiyu, telah menyatakan, menzahirkan oleh Abu Sahlin as-Su'luqiyu maknan latifan, akan satu makna yang latif, yang halus. Makna yang halus ni makna yang tersembunyi, yang tak disedari, yang terlepas pandan oleh kebanyakan orang. Banyak orang terlepas pandan, tak berasa. Itu dipanggil maknan latif. Jadi kalau Al-Quran itu dia ada makna latif, makna yang dalam, yang perlu digali. Jadi menzahirkan oleh seorang syekh, nama dia Abu Sahlin as-Su'luqiyu. Aku gelar. Akan suatu makna yang latif, apa dia? Fi kauni aktsarin nifasi 60 yauman. Limadha? Kerana apa? Di sebalik rahsia, di sebalik keadaan yang paling banyak nifas itu ialah 60 hari. Limadha? Kerana apa? Apa tu maknanya? Nifas tu sebanyak-banyak dia ialah 60 hari. Annal ma'na annal maniya, bahawasanya mani, air mani, yamkusu fir rahimi al-mar'ah, dia diam di dalam rahim oleh perempuan itu 40 yauman, 40 hari itu, sebagaimana dalam hadis. Dalam Quran Allah Taala menyebutkan nutfatan, peringkat dia mana alaqatan, nutfatan, alaqatan, mudghatan. Kemudian hadis dalam hadis matan Arba'in Nawawiyah pun ada.
Nabi mentafsirkan bahasanya benih dalam janin ataupun benih dalam perut, dalam rahim orang perempuan itu dalam keadaan nutfah air mani itu arba'ina yauman, 40 hari. Kemudian alaqah kadzalika, lagu tu juga, balah tu juga 40 hari. Kemudian apa nama mudghah, daging, seketul daging. Seketul daging yang bermula dengan ketulannya saiznya ialah sebesar daging yang kita cak puak dalam mulut tu. Kita sia bewah wak gula, bersatu, lepas tu dia besar-besarlah. Jadi ada 3 fasa, nutfah, alaqah, mudghah. Jadi mengambil fasanya 40 hari bermakna 120 hari bersamaan dengan 4 bulan. 4 bulan itu ada 30 hari. Jadi air mani dia diam, mana dia duduk fi rahmil mar'ah lah. Dia apabila lekat perut kata orang Kelantan, maknanya air mani tu dia duduk pada orang panggil mukapoh. Dia darah ni keluar, mana darah itu ialah damun tabi'i mar'ati allati yakhruju min aksar rahmil mar'ah. Darah itu ialah darah tabi'ah orang perempuan yang keluar daripada setinggi-tinggi rahim perempuan, peranak ke. Rahim tu makna peranak ke lah. Di bahagian silin rahim orang perempuan tu dia ada laurak dia nya. Lepas tu bila lekat perut tu maksudnya lekat benih tu maknanya air mani hok lekat hok yang jadi bersatu di antara air mani. Laki-laki dengan perempuan sana dia pergi duk sepa orang panggil, duk sepa mengkopoh. Tubik darah haid. Jadi dengan sebab tu darah haid tidak keluar sepanjang 4 bulan pertama kehamilan perempuan. Karena 4 bulan itu adalah 3 fasa, 40 hari. Maka duk sepas itu jadi tak tubiklah darah tu. Kalaupun ada pandangan mengatakan perempuan yang hamil itu ada juga keluar darah haid, saat inilah dia panggil rejak. So begitulah. Walaupun kita tutup tu ke mana kadang-kadang ada rejak. Tu. Jadi air mani dia duduk dalam itu dalam bentuk air mani 40 hari. La yataghayyaru, dia tak berubah. Mayam kusu misluha. Kemudian dianlah pula air mani seumpamanya nyanya nutfah saat itu ialah maksudnya ialah 40 hari. Makna dia misluha tu maknanya 40 hari. Alaqatan dalam bentuk alaqah. Summa wa misluha mudghatan. Kemudian seumpamanya 40 hari juga ialah mudghah. Bermakna 40 hari jadi 120 hari. Summa yunfakhu fihi ruhu. Jadi dalam hadis sahih itu disebut mana Allah Ta'ala perintah kepada satu malak untuk meniupkan ruh kepada janin misalnya. Kemudian ditiupkan padanya pada mudghah itulah, janin itulah. Akarru kama ja'a fil hadis sahih. Sebagaimana yang telah datang pada hadis sahih. Jadi wal waladu yataghadza bidamil haid. Anak itu mengambil kekenyangan, maksudnya makanlah. Dia bila hidup, tiap-tiap yang benda yang hidup tu dia nak kepada makan. Tu perangai. Perangai benda hidup dia nak kepada makan. Jadi sebelum daripada 120 hari itu dia tak hidup. Dia tak hidup maknanya dia tak makan. Jadi sampai hari ke 121 tu mula hidup dah. Allah Ta'ala tiupkan roh dalam tubuhnya dah bersifat dah, sikit-sikit kan. Maka, bila dah hidup, tiup roh jadi hidup lah. Bila hidup, nak kepada makan. At-taghazi. Lalu dia makan apa dia? Ia adalah bidamil haidi. Dengan darah haid. Darah haid mana? Darah haid bulan yang kelima. Darah haid bulan yang kelima. Jadi, 4 bulan yang pertama itu, darah haid itu mahbus. Inhibas mana tertahan. Tak boleh tubik. Dan tidak dimakan dia. Sebab tak hidup lagi. Bagi mati dia tak makan. Hidup makan. Tu orang mati dia tak makan dah.
Itu orang mati syahid itu, dia tidak mati, dia hidup. Allah Ta'ala berezeki kepadanya. Yang makan itu ialah yang hidup. Apa yang diperbuat itu kalam di dalam kitab Minhaj. Apa yang diperbuat oleh orang mati. Itu. Maksudnya kita ni makna rezeki ni untuk orang hidup. Orang mati, apa yang diperbuat nak makan ke pun mungkin dia mati dah. Yang ni belum hidup lagi, dia tak makan dah. Bila masuk kepada orang panggil selesai 120 hari ditipkan roh, maka dia hidup. Bila dia hidup tu dia makan. Dia makan tu makan gap dia. Makan darah haid. Darah haid untuk bulan yang kelima. Maka dengan sebab itulah darah haid yang terhabas selama 4 bulan itu dia tidak akan keluar sehinggalah keluar bayi, janin infisal seluruhnya. Barulah akan darah tu akan tumbik. Wa hina idzin fala yajtami'ud damu min hinan nafi. Ketika al-walad itu yataghadda bidamil haid itu, maka tidak berhimpun lagi, tidak terhimpunlah oleh darah daripada ketika ditiupkan roh likaunihi ghidha'an lil walad, kerana keadaannya darah selepas daripada ditiup roh itu ialah ghidha'an makan ni bagi janin di dalam tu. Tu. Jadi apa makna yang latif itu? Itu dia ayat begitu dulu, nak jadi nampak dulu. Jadi wa inna ma yajtami'u fil muddati allati qablaha wa hiya 4 ashhur. Kalau begitu hanya saja adatul hasri hanya saja berhimpun darah haid sani fil muddati pada muddah tempoh masa allati qablaha yang sebelum daripadanya. Mana allati qablaha qabla maknanya ditiupkan roh tu. Wahya al-muddati allati qablaha itu 4 ashhurin ialah 4 bulan. Jadi darah nifas ini sebenarnya ialah darah haid. Darah nifas ni hakikat dianya ialah darah haid yang terhabas selama 4 bulan kehamilan, 4 bulan pertama kehamilan perempuan. Apa dia terhimpun ijtima' itu? Sebab darah itu tak dibuat-buat, tak dikosek, tak diguna, tidak dimakan, tidak dihabiskan. Kerana dia nak pergi ke mana? Dia tak ada pergi ke mana-mana. Adapun untuk bulan kelima itu, setelah bayi itu sudah hidup dengan sebab dia tiruh, maka dia duduk makan hak tu. Tu. Jadi hak terhimpun 4 bulan yang pertama itu tetap tidak terkosek. Jadi wa aktsarul atau makna latifannya ialah wa aktsarul haidi 15 yauman. Sebanyak-banyak darah haidnya ialah 15 hari. Jadi fayakuna aktsarun nifasi sittina yauman. Maka jadi adalah sebanyak-banyak darah nifasnya ialah 60 hari, iaitu 15 hari darab kepada 4 bulan, jadilah 60 hari. Jadi apa sebanyak-banyak nifas itu 60 hari? Sebab sebanyak-banyak haid itu ialah 15 hari. Maka didarab kepada 4 bulan yang pertama yang terhabas darah itu, jadi 60 hari. Itu bagi orang yang darah haid dia biasanya 15 hari lah. Qala aqallut tuhri wa aktsaruh. Sekurang-kurang suci dan sebanyak-banyak suci. Wa aqallut tuhri bainal haidataini. Sekurang-kurang suci di antara 2 haid 15 yauman. Ialah 15 hari, ialah 15 hari. Suci di antara 2 haid paling sedikit ialah 15 hari. Tu. 15 hari, tidak ada 14 dan kurang daripada tu. Wala hadda li aktsarih, dan tidak ada had bagi banyaknya. Sebab apa tidak ada had? Yalah, bagi orang yang tak keluar darah haid umpamanya, wa aqallu zamanit tuhri al-fasili bainal haidataini. Sekurang-kurang masa tuhur
yang menfasolkan, yang menceraikan di antara dua darah haid, itulah 15 yauman, 15 hari. Limadha? Lianna syahra ghaliban la yakhlu an haidin wa tuhrin. Kerana bulan itu pada ghalibnya tidak sunyi daripada haid dan tuhur suci. Wa idza kana aktsarul haidi 15 yauman, apabila adalah paling banyak haid itu ialah 15 hari, lazima an yakuna aqallu tuhri kadzalika. Nescaya lazimlah, mestilah bahawa adalah hak paling kurang tuhurnya kadzalika. Kadzalika itulah 15 yauman juga. Qala wa kharaja bi qawli bainal haidataini, dia keluarlah dengan katanya musannif di antara dua haid, at-tuhru bainal haidi wan nifasi. Itulah suci di antara haid dengan nifas. Antara haid dengan nifas, fa innahu yajuzu an yakuna aqalla min dzalika. Maka sesungguhnya harus oleh bahawa mana tuhur di antara haid dengan nifas itu adalah kurang daripada demikian itu, kurang daripada 15 hari 15 malam, itu boleh jadi. Suci di antara haid dengan nifas itu kurang daripada 15 hari 15 malam, itu boleh. Harus. Tapi kalau suci di antara dua haid, itu tak boleh kurang daripada 15 hari. Sawa'un taqaddamal haidu 'ala nifasi. Sama saja terdahulu darah haid dulu ke atas nifas. Masalah perempuan itu dalam keadaan dia hamil itu dia keluar darah haid, maka terdahulu haid di atas nifas. Idza qulna innal hamila tahidu wa huwa al-asahhu. Apabila kita kata sesungguhnya orang yang hamil itu boleh haid juga, wa huwa al-asahhu, dan maknanya kaunul hamil itu tahidu itu adalah al-asah. Am ta'akhkhara anhu, ataupun maknanya haid itu tertakhir daripadanya, daripada nifas. Habis nifas, habis nifas dan lebih daripada sebanyak-banyak nifas lah. Tubik darah. Tak cukup 15 hari 15 malam. Itu makna sucinya boleh berlaku. Wa kana turu'uhu ba'da bulughin nifas aktsarah. Dan adalah kedatangan haid itu setelah sampai nifas itu aktsarahu, akan yang paling banyaknya nifas. Yani 60 hari lah. Kalau tubik darah lagi sebelum tidak melampaui 60 hari daripada bulan itu bukan darah haid lagi. Dia kena lepas daripada tempoh nifas. Jadi fa innahu yajuzu amta wa kana turba'da bulughin nifasi aktsarah kama fil majmu', sebagaimana di dalam kitab majmu'. Amma idza tara'a qabla bulughin nifas aktsarah, tak cukup 60 hari mari darah pula beradu dah. Adapun apabila datang oleh darah itu sebelum daripada sampai nifas, akan yang paling banyaknya ialah 60 hari, fala yakunu haidun, itu bukan haid. Itu bukan haid. Dia kata nak kata haid lepas daripada nifas pun dia kena sapa dah 60 hari sekurang-kurangnya. Idza qulna illa idza fasala bainahuma 15 yauman. Melainkan ada lagi tapi malaikat apabila mencerailah di antara kedua haid dengan nifasan itu 15 hari 15 malam. Bermakna haid lah. Wala hadda li aktsarihi ay at-tuhri bil ijma'. Tidak ada hak bagi sebanyak-banyaknya tuhur daripada haid itu dengan ijma' ulama. Tak ada hak. Sebab apa tak ada hak? Ada juga orang yang tak keluar darah haid. Jadi suci. Faqad la tahidu al-mar'atu, terkadang tidak keluar darah haid oleh perempuan itu. Fi umuriha, pada umurnya, umur haid perempuan itu. Illa maratan, pada umur malaikat sekali itu.
Dia tubik darah haid. Kemudian lepas pada tu tak datang ni. Waqad la tahidu aslan. Dan kadang-kadang tidak datang haid langsung. Jadi katanya kebiasaan ghalibnya kalau tak keluar haid itu dia tak boleh mengandung, tak boleh beranak dah. Itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra, boleh beranak. Ada satu orang perempuan itu, ini kisah benar. Dia tidak pernah keluar darah haid. Kemudian dia berkahwin. Kemudian selepas tu dia datang darah haid sekali. Lepas tu dia mengandung. Dan lepas pada tu dia tak keluar darah haid dan tak mengandung dah. Itu boleh berlaku lah. Aqallu sinni tahidu fihi al-mar'atu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.